Assalamualaikum, dapat notification ke? Boleh dengar suara tak? Hello, testing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang semua. Boleh dengar suara tak? Testing. Jawablah dulu. Jawab dulu, boleh dengar tak suara ni? Hello. Hello. Sangkut ke? Aduh. Tutup ketiak lu. Sekejap Tutup ketiak lu. Sekejap Sekejap kawan-kawan Facebook sekejap. Saya settle TikTok ni sekejap. Hello, okey, sekarang ada. Sekarang okey. Hello, Assalamualaikum. Sekarang okey. Saya live kat dua tempat ni. Okey Korang pun kepala otak lah dah cakap kalau join live ni, pakailah Wi-Fi yang pakai source top up. Assalamualaikum semua, salam perkenalan kepada kawan-kawan yang baru follow. Nama saya Azri atau lebih dikenali sebagai Azri Walter. Salam perkenalan semua. So okey suara semua boleh dengar dekat TikTok, Facebook semua okey Suara dulu, bibir kemudian. Aduh tak ngam Jap. Tuk ketiak lu. Okey. Syafiq Effendi. Selamat petang. How was your day semua? Semua okey Okey ngam bibir. Okey. Facebook okey, synchronize. Ni apa TikTok ni dengan ada sikit. Okey, Assalamualaikum semua. Dah banyak kali bagi salam ni. Semua okey How was your day? Salam perkenalan semua. Kepada yang mungkin yang baru follow, nama saya Azri atau lebih dikenali sebagai Azri Walter. Kerjaya saya adalah usahawan sepenuh masa. Bibir jangan terlepas. Okey. ST12 saat terakhir. Kita tak boleh nyanyi di bulan Ramadan ni. Mengurangkan pahala. Okey. Waalaikumsalam Fazli. Nak tanya macam mana join simpanan akaun. Okey, untuk counter account semua kita belum buka lagi Soalan-soalan berkaitan dengan counter account kita belum ada amalkan. Mungkin adik boleh pergi dekat live orang lain yang kerja bank ke apa. Sebab saya usahawan. Mungkin ada yang salah faham ni. Saya tak ada wajah kerja bank. Saya usahawan, okey? Jadi mungkin boleh pergi counter lain. Kenapa tak live dekat TikTok ada? Ni dua-dua ada. Jadi korang boleh pilih lah. Nak Facebook boleh, TikTok boleh. Okay, kejap saya nak, sebelum saya terlupa, kepada kawan-kawan yang dah order buku, Niat Sampai Lonyai, hari ni saya dah start post first batch, okay? InsyaAllah akan sampai dalam sebelum Masihi. Terima kasih kawan-kawan yang cuma
So yang mana order sebelum 30 hari bulan esok last. So untuk 5 orang saya akan pilih pembeli yang bertuah akan layak menerima sampul pula dah. Sampul raya 5 orang Yang pertama dapat RM1,000, kedua RM500, lagi 3 orang seorang RM100. Tak banyak pun boleh lah. Lepaslah beli minyak ke balik kampung, okay? Dan saya akan umumkan pembeli bertuah ni pada 7 hari bulan. Dekat live, okay? 7 hari bulan, standby badan. Tapi boleh order sebelum 30 hari bulan. So buku ni dia tak panjang. Dia pendek, padat dan mampat. Sama macam saya kan selalu cakap benda-benda yang mampat dan padat. So buku ni saya tulis based on pengalaman dan apa yang saya lalui dalam hidup. Khususnya tentang society, tentang mindset, escape the modern slavery. Jadi kalau korang rasa hidup korang rasa macam slave, rasa macam buat benda sama tapi not going anywhere, so korang sama ada lelaki atau wanita, wajar untuk memiliki buku ni, okay? Dia tak ada panjang-panjang melirik, tak ada. Dia tegak je, pap, apa problem, solution apa. So boleh tekan, yang nak order kat TikTok boleh tekan link kat profile. Tak ada kat beg kuning. Yang dekat Facebook, boleh ke kawan-kawan 2-3 orang wakil letak nanti link kat bawah ni, kat komen nanti saya letak. Aduh, saya tak apa nampak kat TikTok punya komen ni. Amalan buka puasa kat kedai makan ramai isap kaset, pendapat abang. Isap bersepah ke apa? Sebenarnya kaset ni tak payah isap langsung, senangnya. Kaset ni lah, tak payah isap lah. Dengan rokok kedai Aceh, dua ni kena elak lah. Sebab ramai orang, saya punya video mengenai wanita tak lalat pelesu, jauh pergi dia Dah tengok dah? Ramai rupanya wanita tak lalat pelesu. Link ada dekat, sekejap macam mana nak bagi. Nantilah lepas live ni saya bagi. Iman Naufal, dah siap ke nak berbuka? Sudah tuan, alhamdulillah. Wanita pun ramai isap kaset. Betul. Sekarang dia jadi macam normal Saya ada nampak itu hari berpakai tudung, seluar singkat sampai betis, baju kotak-kotak. Lepas tu ada lendiat lah, saya ingat dia HR tu. Dekat depan 7E, isap kaset. Orang melalu lalang nampak macam biasa je. Sebab dia pandai tau, yang niaga kaset ni. Dia orang buat design tu, dia nampak normal. Dia jadi normalisasi. Dia bentuk kaset, bentuk bateri, bentuk botol susu. Jadi orang munda mandi, dia nampak biasa. Benda dia dah ada dalam kepala otak dia. Welcome to the modern world. Okay. Salam maghrib daripada Sabah. Selamat berbuka kawan-kawan Sabah. Hari ni orang cuti lagi ke? Cuti peristiwa Jalan agak lengang tadi. Lajak ke apa? 4 hari. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Nur Hisham, waalaikumsalam. Bila nak datang Bangi? Ada datang tuan. Buat podcast dengan Khairul Asmadi. Khairul Asmadi mana? Waalaikumsalam. Okay. Jom kita berbual guys. Apa kita nak bual hari ni? Ada yang baru follow ke? Terima kasih kawan-kawan yang baru follow. Salam perkenalan semua. Kolam pun tak ramai orang. Kolam mana tu?
Bang pinjam 100. Ini betul-betul ke? Ke main-main? Mak saya tak nampak lah. Parent yang dah usang masih cari duit takut anak tak cukup harta. Datuk Rik sebenarnya siapa dulu? Uish, tak tahu saya tak kenal. Abang ada kaitan dengan nasi Pakistan ke, Hashim? Tak ada, Hashim. Orang macam-macam tuduh saya. Tu saya cakap. Mana tak orang marah dengan Azri Walter? Satu-satunya manusia dekat Malaysia yang orang tuduh wajah dia sama dengan ramai figura. Saya. Kat Malaysia tak ada dah siapa. Saya Upin Ipin pun orang samakan saya. Upin Ipin, Andrew Tate, Van Petrol, Nasi Pakistan. Lagi siapa? Marzuki Abdul Razak. Macam saya cakap lah, saya okey je kalau orang samakan saya semua, saya tak ada hal. Cuma sekali lagi saya bagi tahu, mungkin ada yang baru follow kan. Sebab diorang ni semua figura-figura ni semua, diorang ada fans diorang ada peminat diorang. Andrew Tate, Van Petrol, Upin Ipin, Nasi Pakistan, Marzuki Abdul Razak. Diorang ni semua ada fans diorang. Satu je saya pesan. Jangan sampai, contoh ada orang tulis, bang, abang muka sama macam ni, bla bla. Jangan sampai peminat diorang screenshot, guys. Sebab imagine kalau peminat dia screenshot, katalah dihantar dekat Van Diesel kat IG dia. Cakap, abang Van Diesel, ada orang sama ke abang Azri Walter? Kau boleh imagine tak macam mana perasaan Van Diesel kalau dia tahu ada orang samakan dia dengan Azri Walter? Macam mana perasaan dia? Mesti tak tidur malamnya, betul tak? Silap dia letak gambar saya jadi wallpaper tu. Okay, jadi korang semua, saya harap korang tenang. Okay, kalau nak tulis boleh, tapi pastikan peminat diorang tak nampak, itu je. Okay? Abang, saya ikut nasihat abang, Aiman. Bagus, Man. Yang mana satu tu, Man? Oh, gambar profil dah buka emas. Bagus. Tahniah kan? Kita ucapkan tahniah kepada Aiman daripada Batang Berjuntai. Bagus. Tu permulaan yang baik. Sebab yang mana-mana orang yang pakai emas gambar profil pakai emas ni dah boleh buka lagi emas yang jenis longgok tu. Kadang-kadang muka apa nampak lebam dah. Emas tu dah lama. Tahun 2020 dulu kan ambil gambar masa pergi beli barang dekat NSK, betul? Kita dah lama dah ni. Dah boleh tukar dah. Lepas tu saya nak tanyalah, kenapa bila orang zaman sekarang, bila macam down, dia hilangkan gambar profil ataupun dihitamkan kenapa? Untuk orang tanya ke, hey, are you okay? Dia tak tahu ke nobody give a fuck? Orang tak peduli pun. Orang semua ada banyak masalah dalam hidup. Kalau kau nak layan perasaan kau ingat orang peduli ke? Orang semua makin keras hidup ni, tahu tak? Minyak dengar petrol nak diapungkan. Ramai yang terapung ni. Cost of living makin meningkat. Dengar cerita raya ni pun orang baju Melayu tak beli. Sebab baju Melayu pun datang sekali dengan tongkat, macam-macam fashion sekarang. Ada yang nampak puting pun ada. Yang bukan-bukan. Saya ikut nasihat abang, gaji naik 35%. Alhamdulillah, Aiman. Kita ucapkan tahniah kepada Aiman, guys. Ingat yang pasal emas tu bukan. Tahniah, Man. 35%. Boleh beli buku, Man. Satu dengan spender, Man. Tak luak tu. Terima kasih, Man. All the best, Saya sedang turunkan berat badan. Azhan, tahniah. Alhamdulillah. Bagus, ramai dapat manfaat. Itu pun ada orang marah lagi. Tapi kita dah tahu dah, siapa marah dia adalah loser lah, betul. Dia terasa lah tu, dia kecil hati. Dia terasa, mungkin dia lah yang lukis tak lalat tu kat wajah dia, betul tak? Marah-marah dia. Ada yang mesej saya panjang, guys. Wanita biasalah, panjang ni mesej. Lepas tu dah okey. Kalau ia pun nak hantar mesej, saya nak ajar korang skill, boleh tak? Tak kisahlah korang nak menulis kat mana-mana, tulis komen ke, korang nak mesej orang ke, boleh tak saya nak ajar tips sikit? Korang untung tau. Tak ramai orang didik haters dia. Bagaimanakah cara menjadi haters? Saya lah satu-satunya orang yang mendidik haters.
Okay, macam ni. Bila kita tulis dekat media sosial ni, kebanyakan orang dia akan baca menggunakan handphone. Jadi supaya orang tu baca sampai habis dan tak senak mata dia, setiap kali kita tulis tu, tak kisahlah berapa panjang pun, setiap kali kita tulis tu, kalau boleh, cukup 6 baris tu buat perenggan baru. Okay, cukup 6 baris perenggan baru. Cukup 6 baris perenggan baru. Lepas tu, setiap kali berhenti, noktah ataupun koma, tekan space 1 kali. Lepas tu jangan urut besar kecil, besar kecil, besar kecil. Okay, guna yang standard je, penanda wacana standard. Lepas tu, caps lock tu tekan dulu kalau you pun nak marah. Urut besar semua. Betul punya marah orang ni. Kadang dia bukan marah pun. Dia emotional, dia lupa nak tekan untuk kecil kan tu. Okay? Gunakan tips ni kawan-kawan. Lepas tu orang boleh baca apa kita nak cakap. Kalau emoji okey tak? Emoji maafkan saya. Emoji ni lelaki dia jarang guna. Emoji untuk wanita je. Khususnya emoji yang macam ni. Lelaki ni kepada yang separuh masak mana-mana lelaki separuh masak, sekali lagi saya warning. Jangan cuba-cuba hantar mesej dekat saya dengan emoji love. Saya bukan separuh masak. Saya dah kahwin, ada isteri, ada anak-anak. Saya straight. Sebab mustahil lelaki akan hantar emoji love kepada lelaki lain. Terutamanya dengan ayat, bro, you duduk seorang ke? Emoji love. Na'udzubillah. Tapi tak apa. Saya doakan kepada kawan-kawan yang separuh masak, mungkin mengalami kecelaruan dalam pemilihan pasangan untuk melaksanakan aktiviti seksual. Saya doakan semoga, khususnya yang beragama Islam, yang non-Muslim ni, dia punya pasal lah. Khususnya yang beragama Islam, saya doakan semoga kembali ke pangkal jalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Amin. Okay? Boleh Waalaikumsalam. Okay, lagi satu kepada lelaki. Sebenarnya mana-mana lelaki yang rasa macam separuh masak, dia sebenarnya punca dia hormon guys. Sepatutnya dalam tubuh badan lelaki, hormon yang perlu jadi king adalah testosteron. Tetapi apabila seseorang lelaki tidak mengamalkan gaya hidup sihat, tak exercise, ataupun tak jaga makan, ataupun dia dengan sengaja memasukkan ekstra hormon estrogen, maka dia akan cenderung menjadi separuh masak. Simple je kawan-kawan lelaki. Macam nak tahu kalau korang punya estrogen tinggi, korang pegang tetek korang. Kalau tetek korang lebih besar daripada mungkin isteri korang ataupun lebih kurang saiz, jadi maksudnya itu estrogen tinggi. Okay, jadi korang dah berat tu. Supaya tidak mengalami kesugulan dalam tempoh jangka yang panjang, saya dengan rendah diri ingin menasihatkan semua lelaki, jangan pisahkan aktiviti fizikal daripada daripada rutin hidup, okey? Kawan-kawan lelaki, jangan pisahkan. Sebab dia macam ni kawan-kawan. Untuk zaman, mungkin zaman nenek moyang kita, zaman atuk kita, kehidupan dia tu banyak melibatkan aktiviti fizikal. Betul tak? Bangun pagi, cari air, kena bergerak. Nak angkat air, kena guna kederat. Masuk hutan, tebang pokok, memburu, banyak guna physical activity. So bila datang zaman moden ni, manusia cipta macam-macam kerjaya, entertainment yang membuatkan manusia ni lebih banyak duduk, kurang bergerak. Okay? Contoh duduk dalam kereta, memandu balik selama 1 jam jam. Faham? So nampak macam simple. Tetapi inilah dia zaman moden. Jadi korang ada peluang untuk selamatkan diri. Kalau tak, korang akan jadi slave sampai korang mampus. Contoh korang kena faham,
So ada orang yang memang kontrol banyak benda dalam ekonomi. Kita kena faham dulu. Contoh yang pertama, industri food and beverage, industri makanan dan minuman. Sepatutnya manusia makan, matlamat dia adalah untuk dapatkan nutrien. Manakala rasa tu tujuan dia supaya boleh masuk dalam halkom. Tapi bila dia orang cipta macam-macam teknologi yang melibatkan makanan, jadi ramai manusia makan sebab rasa, bukan sebab nutrien. So ramai orang makan ketagih benda-benda yang bullshit, yang tak ada manfaat pun. Malah boleh merosakkan kepala otak dan fizikal dalam tempoh masa yang panjang. Dan makanan yang bersifat ketagih. Okay, itu pertama. So kedua, kemudian diorang cipta benda-benda yang bersifat entertainment yang korang boleh akses di hujung jari. Seperti media sosial, lepas tu buat NPC dan joget-joget, dia akan dapat view banyak. Kalau Azri Walter cakap pasal self-development, view kurang, lepas tu kena ban. So apa akan berlaku? Pertama, korang dah tak jaga makan tadi, betul? Korang melantak bukan sebab nutrien, sebab sedap. Okay, so next, otak korang akan semakin rosak bila fokus korang, sepatutnya korang punya productivity dan fokus digunakan ke arah perkara yang membangunkan hidup, tapi now korang punya fokus telah dialihkan kepada scroll media sosial, main video game ataupun buat benda-benda yang tak ada manfaat. Contoh macam hari ni, 3-4 jam habis tanpa ada apa-apa, satu scene pun tak dapat. Dan banyak benda-benda hiburan. Okay, now. So sekarang ni otak korang dah start tak berfungsi sebab makanan. Kedua, otak korang dah start tak berfungsi sebab ketagih terhadap benda-benda gadget. So next. So diorang control benda-benda yang bersifat education. Diorang plan apa je yang korang boleh tahu, apa je yang korang boleh belajar. Supaya korang rasa korang handal, supaya tahu sikit, banyak benda lain tak tahu. Seterusnya, dalam tempoh jangka yang masa yang panjang, disebabkan tak ada healthy lifestyle, tak jaga makan, diorang juga bina naratif. Diorang ajar kita semua bahawa kalau tak mampu, tak apa, datang kat aku pinjam, which is bank. Bank ni bisnes yang paling best sebab tak pernah rugi lagi. Setiap tahun untung. Lepas tu buatkan manusia bergantung kepada dia. Kalau tak ada, pinjam. Okay? Kalau tak ada, pinjam. Jaranglah orang yang nak fikir kalau tak ada hold dulu, apa cara untuk aku adakan? Yang mana aku boleh hold dulu? Kebanyakannya kalau tak ada, pinjam. Dia tak fikir long term, dia fikir tak apalah, janji bayar bulan-bulan. Nak raya, overlap loan, yang penting dapat cash in hand 8,000, boleh beli baju raya, beli lauk-lauk sikit, sopa, bekas-bekas kuih, supaya orang lain nampak kita kira dah berjaya. So next, dalam tempoh masa jangka yang masih yang panjang, ramai orang akan depress, dia akan mengalami masalah kesihatan dari segi mental. Kedua, dia akan mengalami masalah dari segi fizikal. Ketika umur dia 40-an, dia akan start sakit. Tapi jangan risau, sebab health industry pun diorang yang kontrol juga. So diorang dah bagi problem kat korang. Lepas tu it's okay, korang akan datang jumpa dia, dia akan bagi korang ubat-ubatan. Dan yang menariknya, advice dia orang adalah awak kena jaga kesihatan, kena jaga makan dan kena exercise, kemudian bayar 280. So welcome to the modern world, guys. Jadi kepada kawan-kawan semua, korang ada peluang untuk escape jadi slave sampai korang mampus, ataupun korang refuse keluar daripada sistem hamba abdi zaman moden ni dan membina kehidupan yang lebih baik. Tapi korang kena ingat, pernah satu ketika korang ada kawan yang pernah pesan perkara ni, tapi terpulang kepada korang. Saya boleh bagi tahu je, seterusnya terpulang kepada korang. Okay? Saya hanya boleh bagi tahu saja. Saya hanya penyampai, bukan penjaga. Welcome to the modern world. Sebab tu sebenarnya easy time create weak men, weak men create weak society. Dan kalau kita tengok balik, hari ini adalah dalam sejarah ketamadunan manusia, zaman sekarang ni zaman paling senang untuk menang sebenarnya, walaupun hyper competitive. Sebab most people are weak. Dia tak jaga makan, tak exercise, dia tak boleh capai tahap maksimum sebagai seorang manusia.
kepala otak dia sukar untuk berfikir, dia ada masalah mengenang masa silam, jadi senang gila nak menang. Kalau korang tak menang dalam mana-mana competition, kemungkinan besar korang adalah geng dia orang. Okay, memang keras sikit lah, tapi itulah hakikat dan realiti. Tak kisah kau compete dalam apa bidang pun, kerjaya, kerja makan gaji ke, meniaga ke, kalau korang still tak boleh menang, korang kemungkinan adalah geng majority of people yang telah terperosok 7 kerak bumi, telah menjadi lauk kepada all this modern world punya sistem. Abang jadi bapak baru saya boleh tak? Sudah. Ayah angkat ke apa? Danish, awak umur berapa? Macam mana saya boleh jadi ayah awak? Sedangkan saya tua setahun je daripada awak. Sebab tu Danish, ramen colour pink jangan makan. Dia akan merosakkan otak. Tak logik, betul tak? Danish, umur 23. Nak jadikan Nazri Walter bapa angkat. Padahal saya 24. Tua setahun. Tak masuk akal. Matematik bentuk lazim je. Okay? Abang dah okey. Tak pun kawan je. Tak lebih daripada tu. Fakih, saya makan ramen colour purple bang. Tak apa. Makannya jadi lauk. Jadilah lauk. Tapi ingat, jangan makan ramen je. Isap keset sekali. Lepas tu kalau tak ada tenaga, mesti bergantung kepada air rebusan daun semalu. Faham? Jangan depends kepada makanan yang solid ataupun exercise. Nak tenaga, minum air rebusan daun semalu sampai korang mampus. Pastikan sentiasa bergantung kepada air itu. Okay? Sebab kita memang nak pakai ramai orang-orang yang ada banyak macam-macam problem ni, sebab kita nak tapau banyak benda senang sikit. Betul tak kawan? Tak adalah competition sangat. Okay, teruskan guys. Dan ni kawan-kawan semua, korang semua ada akaun media sosial. Macam mana nak berlaku adil kepada dua awek saya? Taufik porel lah Taufik. Gambar profil pun pelesu. Tukar gambar profil dulu, datang balik. Bukankan dua, satu pun mungkin tak ada. Cokoja jangan dilupa. Cokoja. Kasih nasihat sikit budak-budak yang suka merukuk, mengevape bang. Moga mereka timbulkan insaf. Saya dah cakap dah. Kepada yang isap rukuk kedai Aceh dah. Ni, dia panggil fasa dia. Yang pertama, yang kena berhenti on the spot, yang isap rukuk kedai Aceh, rukuk seluduk. Sebab itu tembakau semua yang orang buat pijak-pijak je. Jadi sebenarnya kalau tak mampu, tak payah hisap terus. Okay, malu kat orang. Sampai bila kita nak letak dalam rokok saat tu dalam kotak Dunhill? Sampai bila? Sebab kotak pun tak tahan lama. Lepas tu yang isap kaset pun on the spot lah. Kalau kau rasa nak macam teringin nak makan mangga, rasa mangga ke strawberry, kau beli dari terus buah. Makan at least vitamin tu ada. Aiman, dulu saya penerima bantuan ikut nasi abang, tiba-tiba saya kena bayar cukai. Bantuan satu apa pun dah tak dapat. Kenapa dah tak ada apa bantuan? Aiman Kamal. Baguslah Aiman. Sampai bila kau nak terima bantuan? Bagus. Itu namanya kau style. Dulu kau penerima bantuan, sekarang kau bantu orang. At least kau ada progress dalam hidup. Memang macam tu. Bantuan ni untuk orang-orang yang layak dibantu. Bila kau tak dapat bantuan, maksudnya kau dah boleh bantu diri kau sendiri. Apa nasihat kepada kaum wanita yang selalu hantar link lelaki suap bini atas sofa? Nasihat kepada kaum wanita selalu hantar link lelaki suap bini atas sofa. Nasihat untuk wanita yang nak suami dia jadi macam lelaki lain. Nasihat diorang adalah, kemungkinan besar diorang ni adalah ada ciri-ciri menjadi kayu membakar api neraka. Okay, bahaya tu, jangan main-main. Ni betul guys. Sebab dia tak bersyukur. Dia nak macam lelaki lain. Sebab contoh, nama dia Rohani. Dulu dia tersekempak dengan lelaki dia dalam bas intrakota. Waktu tu lelaki dia tengah bergelut pemegang bas intrakota tu. So bila dia tengok lelaki ni boleh mengimbangi badan dia dalam keadaan macam-macam lopak, dan ketika bas ni
apa ni, selekor dan sebagainya, dia jadi jatuh cinta. Dan dia nampak lelaki tu dari belakang, rambut flat top, ada ekor kat belakang. So bila kau buat decision, kau pilih itulah pasangan hidup kau kena terima hakikat dan terima seadanya. Kalau kau rasa tak okey, kau sit down dengan dia, kau make sure kau bagi tahu dia apa yang mungkin kau nak dia improve based on diri dia, bukan based on orang lain. Sebab kau kena tahu, semua yang dia orang buat video, influencer, content creator ni semua lebih kepada pelesu. Sebab dia orang buat tu ada purpose. Bukan 24 jam dia suap. Cuba kau fikir logik. Kalau kau menikmati aktiviti menyuap tu, kau tak sempat nak rekod video sebab kau sedang sibuk menikmati kasih sayang dan percintaan. Melainkan kau ada niat untuk bagi tahu orang lain bahawa betapa bahagia je korang. Faham tak? Okay? Boleh akak bertanya, Azri adik-beradik dengan artis Syarnas tu ke? Kak Osna daripada Batak Gabit. Nampak? Kau nampak macam-macam orang tuduh kan, bukan saya. Tak ada puan, saya tak ada kena-mengena dengan Syarnas ataupun Marzuki Abdul Razak. Dah lama tak dengar Bas Intrakota. Tapi saya tak sempat zaman tu. Saya ada pernah terbaca lah dalam buku orang-orang usang tu. Sebab saya 24 Gen Z, saya tak tahu. Zaman saya kita orang pakai Viva walaupun standard yang universiti punya. Muka rendah, tak payah payslip. Tunjuk PTPTN je. Kau tak prepare buka puasa ke? Tolonglah tunjuk teladan yang baik untuk anak muda. Isaac. Prepare buka puasa macam mana? Kain belekat? Sambil melihat kurma, buah tamar. Adik kena faham. Kita semua ni lain-lain kerjaya. Macam adik mungkin adik kerja kilang kan. Tadi dah habis kerja. Sekarang adik tengah rehat. Sedang duduk di depan buah tamar sambil melihat buah tamar. Sedang bersedia untuk berbuka puasa. Tapi adik kena tahu, hidup ni dia ada ketika orang rehat, ada orang lain bekerja. Ketika orang tidur, ada orang lain bekerja. Ketika orang lain kerja, ada orang lain tidur. Saya kerja pembuat live. Jadi saya kena buat live sekarang. Kalau saya tak buat live, habis diorang ni nak tengok apa? Takkan nak tengok buah tamar. Faham? Okay? Tapi tak apa adik. Sebenarnya adik ada dalam tu. Tapi adik mungkin tak berani nak terima hakikat. Sebab kalau adik mungkin haters ke tak suka saya, tapi adik boleh lepak tengok saya, sebenarnya adik windu. Sebab logik dia macam ni lah. Kalau kita tak suka orang tu, jangankan tengok. Dengar pun kita malas, benci aku menyampah. Tapi awak boleh lepak dalam ni, bagi cadangan kat saya apa semua, kira awak minat. Entah-entah wallpaper gambar Azri Walter tak? Okay? Tapi tak apa, awak mengaku je, it's okay, apa salahnya? Minat mungkin in a sense of inspiration, kan? Okay je, jangan risau. Sihat selalu bos. Amin, terima kasih. Bang, spender dah sampai, alhamdulillah. Terima kasih Faizi, awak beli sehelai 300 hari awak cerita. Sehelai beli, tak habis cerita 300 hari. Tapi apa kata beli colour grey pula? Boleh cerita pasal colour grey? Itu warna hitam kan? Akak ni sambil menjahit tengok live Azri 2 in 1. Terima kasih kak. Sebenarnya, walaupun kita orang tak tanya sebenarnya akak tengah buat apa, tapi tak apa. Sesiapa yang nak bagi tahu dia tengah buat apa sekarang, tolong tahan sikit. Kita ada selalunya dalam, mungkin akak first time kan tengok live saya, selalu kita akan ada tanya, korang tengah buat apa? Waktu tu baru jawab. Ketika kita tak ada tanya, jangan bagi tahu lagi. Okay? Bagi kak aku sorry kak, gurau. Saya ni liar namun jinak. Kalau akak minat yang jinak, spek-spek ngam-ngam mata, suaranya lembut, baju masuk dalam, tali pinggang sampai pusat, duduk depan buah tamar,
Akak boleh scroll lain, okay guys. Sorry, saya tak pandai nak jadi orang lain lah. Okay? So kalau korang nak yang jinak punya boleh pilih. Ada banyak choice kat luar sana yang buat live, buat content. Yang jinak ramai. Bibir warna merah, spek ngam-ngam mata. Ramai kat luar sana. Boleh pilih. Jangan masuk kat live saya nak suruh saya berubah. Kan? Jadi saya, jadi diri saya lah. Macam saya cakap itu hari. Kan akak tu dia kerja HR. Saya bukan memperkecilkan kerjaya dia orang. Sebab apa? Dia orang emotional. Sebab dia orang banyak makan ramen color pink. Saya bukan perkecilkan kerjaya orang. Saya cuba bagi faham. Saya cakap, setiap daripada kita ni, kaedah kita menjalankan, melaksanakan kita punya kerjaya lain-lain. Macam saya orang meniaga. Lagi-lagi sekarang ni meniaga, siapa orang meniaga dia tahulah. Kalau kau tak make some noise, kalau kau senyap, diam, modal pula tak besar, duduk kat kedai tunggu, sambil kipas wajah, garu telur, memang keras punya. Jadi saya meniaga dalam in this noisy world, saya kena make some noise, saya kena show up every single day untuk bagi tahu orang saya usahawan spender lah. Betul. Saya usahawan spender, bukan main-main Saya usahawan spender. Okay. Korang mana ada kawan-kawan usahawan spender, betul tak? At least saya jadi wakil. Saya sebenarnya banyak wakil kat korang. Jadi korang ingat, mana-mana korang pergi di muka bumi ni, korang pernah ada kawan yang menjual spender. So bila-bila masa kau pergi mana-mana, kau tahu, dah tahu dah nak cari spender kat mana. Tak adalah kau pergi on Tai Kim. Faham? Dan ketika ada kedai kopi lain banyak kat Malaysia ni, contoh Starbucks, yang franchise kat Malaysia owned by Vincent Tan, Berjaya Group. Contoh Zeus Coffee owned by Chinese. Contoh Gigi Coffee owned by Chinese. Jadi korang tahu, korang ada kawan orang Melayu, orang Islam dan wajah ada style pun ada buka kedai kopi, nama dia Min Coffee. Faham? Contoh, korang tengok kat luar sana, Ramalingam Barbershop ataupun salon Cina buat highlight rambut, Siulin Salon. Jadi korang, aku ada kenal kawan Melayu Islam, dia ada buka barbershop juga, Walter Barbershop, macam tu. Faham? Jadi, dan itu hari saya tengok, saya bagi tahu lagi sekali lah. Sebenarnya adalah kepada sesiapa yang mungkin tengah excited meniaga kan. Betapa pun korang tengah make money, sebenarnya jangan sentuh benda-benda bersifat sensitif seperti kaum khususnya. Sebenarnya kalau orang yang cakap tu, kalau dia guna otak betul-betul, sebenarnya sifat malas ke rajin ke, dia tak ada kena-mengena dengan kaum ataupun agama seseorang. Kalau tak percaya, saya yakin korang ada kenal kawan-kawan Cina yang pemalas nak mampus. Saya yakin korang ada kenal. Dan saya yakin korang ada kenal kawan Cina yang rajin. Saya yakin korang ada kawan India yang rajin. Korang ada kenal kawan India yang malas. Saya yakin korang ada kenal kawan Melayu yang rajin. Dan saya yakin korang ada kenal kawan Melayu yang malas. Dan Mak Lasih pun ramai yang malas. Walaupun dia putih, ramai tidur tepi jalan. So, korang kena faham. Betapa pun kau excited nak ajak orang ke apa benda semua, jangan sentuh benda-benda sensitif ini. Dia tak ada kena-mengena pun dengan kaum ataupun agama. Do you understand? Bang, try ramen kat kedai kopi. Kau ni di Richie Amo, betul? Richie Amo? Orang Melayu. So ramai je orang-orang kita yang berusaha, compete, cuba. Dan korang kena faham lah, kita untuk orang Islam, rules kita tak sama. Untuk non-Muslim, ada orang yang dia tak peduli pun. Dia orang boleh buat bisnes dalam benda-benda yang tak elok, as long dia dapat duit. Kan? Tapi untuk kita orang Islam, kita lain. Kita yakin apa sahaja yang kita kerjakan di muka bumi ini, ada malaikat yang mencatat.
Dan bila kita mati nanti, kita akan ditanya tentang segala yang telah kita kerjakan di muka bumi ini. Kita lain, kita punya prinsip takwa. Barang siapa bertakwa, nescaya dikeluarkan dari segala kesusahan dan dikurniakan rezeki dari sumber yang tak disangka-sangka. Kita boleh refuse walaupun ditawarkan untung yang besar, tapi melibatkan perkara-perkara katakanlah syubhah ataupun haram, kita tak takut tinggalkan sebab kita yakin Allah will replace with a better one. Dan tak okey, tak acilah buat perbandingan. Tengok orang tutur ramai orang. Tengok orang tu, dia berjaya tak. Macam mana nak buat perbandingan sedangkan rules tak sama? Okay, kita main game tetapi rules tak sama. Macam mana kita nak buat perbandingan? Tak acilah. Faham? Jadi buka sikit kepala otak. Abang tak sebut nama saya, lepas ni saya akan hantar emoji love. Tak perasan siapa awak? Gambar dua orang ke? Sorry gambar yang suami isteri kat gambar profil ni saya tak berani sebut sebab ada banyak kes dia kongsi password. Tak tahulah kongkong ke apa. Sebab sebenarnya kepada yang tak tahulah, setiap individu boleh buka akaun seorang satu. Okay, kat TikTok, kat Facebook, seorang satu boleh. Usah dikongsi. Jadi contoh, saya ada tuai, adalah orang tu namanya Marzuki. Dia mesej saya. Kemudian gambar dia gambar laki bini lah, dua orang. Saya syak, ini dia lah Marzuki. Misai dia ngam-ngam bibir. Rambut dia gulung-gulung macam ala-ala Jamal Abdillah orang lama. Lepas tu dia tanya soalan. Saya pun jawab lah, ya tuan, bla 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 bla. Lepas tu dia kata, maafkan saya, ini bukan Marzuki, saya ni rohani isterinya kepada Marzuki. Faham tak? Jadi saya tak berani dah, saya dah tak percaya dah. Okay, ni macam api, siapa Abdul Hadi apa semua ni. Ini bukan ni. Kadang-kadang roh senah di belakang dia. Mungkin dia siasat tak, laki dia like gambar siapa, dia tengok apa konten siapa. Saya tak percaya maafkan saya. Okay, sebab tu saya buat spender Walter guys. Jadi kita ada kod. Sesiapa lelaki, dia betul lelaki, dia mesej saya, dia hantar dulu, bang, spender, okay, dia kod, okay, kau betul lelaki ni. Okay, maksudnya ada. Sebab tu bukan kosong ni. Sebab kita takut bahaya-bahaya. Zaman sekarang ni zaman fitnah. Selamat berbuka kepada Sabah Sarawak, dah start makan Adik tadi dah tak ada dah, adik tadi bersedia buka kot. Adik tadi comel. Tak bersedia ke untuk berbuka? Ada ni, macam mana nak join group secret bang? Nanti kawan-kawan yang geng secret group, kalau tengok ada orang tanya, korang tolong bagi tahu dia takut saya tak perasan. Didik dia. Tapi sebenarnya ada orang dia tak reti tau, tekan-tekan link. Ramai orang mesej saya tak ada account online banking, tak ada. Ada sebenarnya kat Malaysia ni masih ramai tak ada online banking. Yang tak ada apa dalam account pun ramai. Tapi dia terbalik guys. Ada orang online banking tak ada, tapi duit ada. Ada orang online banking macam-macam bank ada. Ambank ada, public bank ada, Bumi Putra Commerce pun dia ada, tapi dalam pula tak ada isi. dia lebih kepada koleksi online banking. Tapi sama je saya lah, kita geng lah. Okay, selalu adalah dalam RM6, RM12. Tapi sekarang bank tak aci nakal loh dia orang. Maksimum kena tinggalkan berapa RM20 kan. Dulu tahan juga RM10 dalam. Kalau kan boleh lepas juga beli roti ke apa malam-malam, teh ais ke. Sekarang dia tak bagi can dah. Berapa minimum? 20. Siapa punya cadangan ni? Kau tahu tak? Tak, okey, kau bayangkan. Tu duit kita. Dia boleh tahan pula. Kita RM10 pun banyak benda boleh buat tau. Tolong usulkan perkara ni kepada CEO dia yang gaji RM100,000 tu. Kereta pun orang bagi. Benda boleh buat hobi, kumpul kat bank.
Waalaikumsalam Fazil dari Melaka. Kalau kurang baki dalam bank tu boleh naikkan. Buat personal loan dengan saya, Fakih. Oh, awak ni ejen personal loan Fakih? Tapi kita bercanggah sikit lah, tapi kita boleh kawan. Saya macam kat kawan-kawan saya ni jangan buat personal loan. Tapi awak memang meniaga kan? Nak buat macam mana? Sebab ramai dah, diorang berat sebelah payslip, sian. Gaji, ini gaji. Semalam dah habis. Banyak tolak angkasa. Sian. Betul tak, kawan-kawan? Jadi jangan ulang lagi. Siapa yang ada masalah hutang, rules nombor 1, jangan tambah hutang lagi. Okay, tak kisahlah Fakih ejen personal loan ke, saya tak peduli. Saya kena bagi tahu benda yang betul. Tapi awak teruskan berniaga. Alah, macam kita cakap ni lah, gula putih ni tak elok untuk kesihatan. Orang stick makan manis-manis juga. Contoh dekat rokok tu kan, dia tulis kanker. Tapi orang still hisap juga rokok lepas maghrib. Lepas buka, lepas tu kepala dia pening-pening sikit. Tapi kita kena bagi tahu benda betul. Nak buat tak nak terpulang. Tak boleh rahsia kan benda betul. Kan? Waalaikumsalam daripada Kedah. Ya. Selamat berbuka, Aiman Hakim. Okay, kepada kawan-kawan kat Facebook yang nak dapatkan buku Nyak Sambal Lonyai ni, nanti malam-malam nanti korang dah makanan pun dah start adam, nanti korang tengok siapa-siapa nak tengok kat link dekat